Apa khabar semua? Ada satu kejadian baru-baru ni memang menyayat hati, di mana seorang rider ni dia terbabas sebab nak mengelak rider lain yang lawan arus. Dan paling malang benda ni berlaku dekat elevated highway dan rider yang jatuh tu tercampak ke bawah. Saya ingat tinggi jambatan tu tak kurang 5 tingkat bangunan lah. Dan meninggal dunia rider tu. Yang melawan arus tu pula cedera juga. Dan sehari lepas tu dia pun pergilah serah diri dekat polis. Tak pasal-pasal orang lain meninggal. Jadi kalau anda ni pengguna jalan raya yang biasa kan, most likely anda pernah nampak motosikal yang lawan arus macam ni. Itu yang melawan arus. Yang lagi biasa adalah langgar traffic light. Macam traffic light tu tak wujud pun. Jadi dalam video ni disebabkan saya pun bawa motor juga. Jadi jom kita tengok kenapa rider motosikal dekat Malaysia ni dia cenderung untuk buat pelik-pelik dengan motor diorang. Sebenarnya kan bawa motosikal ni memang seronok. Saya pun dulu bawa motor juga. Setakat tergolek tu memang biasalah. Orang kata kalau bawa motor ni lama-lama bawa memang akan jatuh. Dan kalau jatuh tak kira siapa yang salah, rider tu mesti akan sakit. Lagi-lagilah motor kapcai. Korang jangan salah faham. Motor kapcai ni bukan maknanya motor buruk yang lama-lama tu. Motor kapcai ni senang kata motor yang ada raga dekat depan tu. Contoh macam Waisuku. Itu yang dipanggil motor kapcai. Dan kebanyakan motor atas jalan ni memang motor kapcai. In fact yang melawan arus baru-baru ni pun memang motor kapcai. Jadi motor macam ni sebenarnya dia tak adalah laju sangat tau. Cuma superpower motor kapcai ni adalah dia sangat lincah. Memang senang nak selit-selit, nak U-turn pun senang. Kalau nak seberang divider pun boleh, nak langkah longkang pun boleh. Dan kalau dekat bandar besar macam KL tu, kapcai ni memang dipanggil raja jalanan. Sampaikan ada jalan-jalan yang polis blok, kereta tak boleh lalu. Tapi motor kapcai boleh lalu. Jadi untuk kegunaan harian, memang superpower kapcai ni tak dapat dinafikan. Kalau nak pakai superbike hari-hari pergi kerja pun boleh. Tapi nak menghadap jam, nak selit sana sini memang tak larat. Dulu dalam awal tahun 2000, macam skuter sangat glamour untuk daily. Tapi sekarang ni kapcai lagi best. Jadi bila ada superpower macam ni, memang banyak dugaan dia. Bak kata orang putih, with great power comes great responsibility. Kalau rasa tak sabar sikit, memang rasa nak langgar je lampu merah tu. Lagipun dah dekat sangat tu. Depan tu je dah lepas simpang. Kalau ada kereta pun confirm boleh elak. Sebab dekat simpang ni kereta slow je. Tapi motor kapcai kita memang laju dekat simpang. Lagi-lagilah kalau buat delivery makanan. Company food delivery ni bukan dia kisah kita hantar makanan tu macam mana. Janji asal sampai makanan tu kita dapat upah. Lagi banyak boleh deliver, lagi banyak upah. Customer pun tak bising makanan lambat sampai. Kalau zaman sebelum ada delivery makanan ni, mak rempit malam-malam je langgar lampu isyarat ni. Tapi sekarang memang traffic light tu macam tak ada makna. Kalau anda bawa kereta pun memang kena hati-hati dekat traffic light. Even lampu hijau tu pun nak kena hati-hati. Dan kalau anda ni pembawa delivery makanan tu, cuba gunakan superpower motor anda dengan lebih berhati-hati. Customer marah tu lantaklah dekat dia. Nyawa anda tu lagi penting. Okey, jadi faktor pertama, faktor tak sabar. Faktor yang kedua pula, motosikal ni suka buat hal adalah saja-saja nak seronok saja. Kalau korang pernah speeding naik motor dengan angin bunyi bising dekat muka, dengan bunyi exhaust bising, masa tu memang naiklah kita punya adrenalin. Rasa syok gila. Sebab itulah orang buat lumba haram. Tak ada sebab lain selain seronok. Lagi-lagi kalau muda remaja, umur bawah 25 tahun. Nak enjoy macam mana lagi kan? Ada motor, lenjanlah cukup-cukup. Lagi-lagi pula kalau ada kawan. Maknanya, tambah faktor nak seronok ni dengan faktor peer pressure. Baru malam tadi saja, saya bertembung dengan satu grup motor ride ramai-ramai. Bila masuk simpang, ada 3-4 orang yang tersalah masuk exit.
Dengan selamba je dia U-turn dekat atas highway untuk join balik dengan grup diorang. Saya yang tengah laju menghala ke arah diorang ni terkejut beruk lah. Nampak lampu kuning dekat atas lane yang sama. Memang break mengejut. Boleh goyang kepala je lah. Diorang dah lepas dah. Nampak kan? Anytime boleh U-turn. Memang salah guna superpower yang ada pada diorang. Faktor lain pula yang menjadikan motosikal dekat negara kita ni selalu buat hal adalah kurangnya law enforcement. In fact, kalau saya jadi polis pun, saya tak tahu macam mana nak tangani benda ni. Kalau polis tu betul-betul ada dekat traffic light tu masa dia langgar traffic light, bolehlah lagi nak saman. Tapi kalau polis tak ada, motor tu pun takkan nak langgar traffic light masa polis ada. Takkan dia nak U-turn lawan arus masa polis ada. Betul tak? Lepas tu kalau kata kita bawa kereta, adalah dashcam, kita dapat rekod motor yang lawan arus ni. Kita nak buat apa dengan footage tu? Nak singgah buat report polis ke? Itu kalau jumpa satu. Kalau sehari jumpa 5 motor macam ni, larat ke kita nak report setiap hari? Itu kalau ada video. Kalau tak ada video, tak ada polis, memang tak boleh buat apa. Melainkan benda ni jadi national issue. Dan kalau tertangkap, dikenakan hukuman sekeras-kerasnya. Baru jadi takut. Tapi kalau kita follow undang-undang sebab takut pun, nanti akan berulang lagi bila timbul isu yang lain pula. Siapa dekat sini rasa law enforcement boleh kurangkan masalah motosikal? Cuba komen dekat bawah. Untuk sambung lagi poin kurangnya tindakan kepada mereka ni, sebenarnya kita ni kalau buat salah sekali kan, lepas tu tak kena apa-apa, next time buat lagi, betul tak? Dan bila dah lama-lama buat, masih tak kena apa-apa, kita akan ambil benda tu sebagai perkara yang normal. Ini kita panggil sebagai desensitization. Dia dah tak ada rasa benda yang dibuat tu salah dan dia dah tak perasan dah apa bahaya yang boleh datang dari perbuatan tu. Contoh kalau dekat kampung lah, memang kita boleh argue mana ada orang bawa motor pakai helmet dekat kampung ataupun setakat bawa lawan arus tu dekat kampung, apa salahnya? Dah kedai yang dia nak pergi tu sebaris dengan rumah dia. Takkan dia nak lintas jalan dulu, lepas tu lintas jalan balik pergi dekat kedai? Itu dia punya argument. Ini dekat kampung. Dan kalau dari kecil kita buat macam ni dekat kampung, bila dah besar kita dah lupa yang apa yang kita buat ni sebenarnya bahaya. Bila pindah dekat bandar pun buat benda yang sama juga. Naik highway pun buat benda yang sama. Inilah yang dipanggil masalah desensitization. Dan mengikut pengalaman saya sendirilah, bukan sikit saya jumpa kemalangan maut membabitkan motosikal. Memang tak boleh tidur malam bila jumpa kemalangan macam ni. Ada yang kena penyet dengan lori, ada yang hentam kereta, ada yang sama-sama motor berlanggar pun ada. Cuma rezeki saya je, masa jatuh motor tu tak ada kereta dekat belakang, jadi sempatlah nak pergi tepi. Saya yakin di antara anda pun pernah jumpa kemalangan yang macam ni, atau mungkin pernah terlibat sendiri dalam kemalangan. Jadi bagi rider motosikal dekat luar sana, ingat yang sebenarnya tak kira siapa yang salah, yang sakit adalah anda. Memang kalau banding dengan kereta tu ada sangka besi yang protect diorang, anda pula terdedah kepada segala macam bahaya. Even supervisor PhD saya dari London datang ke Malaysia, terkejut dia tengok orang Malaysia bawa motor selamba je, boleh selit-selit lagi. Bagi dia bawa motor tu pun satu benda yang cukup bahaya. Ini pula kita bawa motor melawan arus, lagi ganas. Jadi pesanan channel ni kepada rider-rider motosikal, termasuklah saya sendiri, utamakan keselamatan dan jangan tambah risiko yang ada dengan perbuatan yang pelik-pelik lagi. Gunakan superpower kapcai yang anda ada tu sebaik mungkin. Kalau anda yang menonton sekarang ni ada idea lagi macam mana nak jadikan jalan raya kita lebih selamat, jemput komen dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.